Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim ila bi khair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, fadil ustazah muslimin muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan rezeki dapat kita solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk sebentar dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita, ya Allah, dapat kita jadikan amal dan menjadi sebab untuk Allah masukkan kita ke dalam syurga. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita sambung balik pengajian kitab kita, yang ni apa? Huru-hara hari kiamat. Yang ni dalam bab malam ni, bab syurga, sifat para penghuni dan segala isinya. Tu. Malam ni sampailah kita kepada bab syurga dan sifat siapa dia tu penghuni. Kita lah insya-Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memasukkan kita ke sana. Ke sana tu ke mana? Ke syurga. Atas rahmat dan belas kasihan. Tu. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala awal mula, pertama mula sekali Allah letakkan apa? Syurga itu semuanya atas rahmat aku. Mana atas kasih sayang Allah, yang Allah akan masukkan kita dalam syurga. Kan? Itu sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata kita masuk syurga ni bukanlah sebab amalan kita. Semuanya di atas kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Allah lebih mengetahui. Kan? Itu sebabnya ada orang yang bukan Islam, jauh hidup lama dah, di akhir hayat dia tu masuk Islam pula, dia dapat hidayah, masuk Islam. Masuk seminggu ke sehari, mati pula dia. Nabi cerita macam mana Allah masukkan dia ni dalam syurga. Jadi Allah nak menyatakan apa? Tak ada siapa boleh komplain. Sebab dia punya kata penamatnya Allah juga, rahmat Allah. Jadi sebab Allah tahu dah manusia ni dia komplain saja. Dia kata, ya Allah, aku ni dah lama dah beriman ni, takkan lambat masuk syurga. Dia ni baru semalam, betul mati masuk syurga dah. Kan? So Allah letak notah di situ, semuanya atas rahmat aku. Kita nak kata apa? Jadi apa yang sedang berlaku pada kita sekarang ni, rezeki yang Allah kurniakan kita ni, adalah salah satu daripada kaedah bagaimana untuk kita meraih rahmat, kasih sayang Allah. Yang pertamanya pintu-pintu syurga dan luasnya syurga serta keindahan taman-tamannya. Ni macam mana boleh cerita ni? Macam mana tuan kitab ni pun boleh cerita? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun duk baca Quran, dalam Quran pun cerita syurga ni macam mana, neraka ni macam mana. Itu sebabnya yang kata Quran ni mukjizat yang Nabi tinggal kat kita, dan dia juga merupakan mukjizat untuk kita. Quran yang kita baca ni mukjizat yang kekal abadan abada. Kitab Samawi yang terdahulu, yakni 3 kitab yang terdahulu itu, Zabur, Injil dan Taurat itu, bila mana rasul-rasul mereka ataupun the messenger of God itu wafat, maka habis dah. Then the end itu datanglah Al-Quran, just for the correction of that previous kitab lah. Bukan orang kata ada kontradik, tak ada. Kan? Jadi kita tengok ayat-ayat suci yang terkandung di dalam Al-Quran, itu semuanya kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nak fikir hak Allah ni tuan-tuan. Kita tengok
Bagaimana itu sebab mutakhir itu dan semua kebanyakan most saintis-saintis barat ni dikaji balik. Kaitan di antara bacaan ayat-ayat Quran itu dengan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dia ada some reaction is happening bila orang baca Quran tu. Kita fikir-fikir pun tak sampai macam mana Allah boleh buat. Bayang tengok tuan-tuan, orang yang kena sihir, orang yang kena rasukan tu, kita baca melompat dia. Macam mana dia punya reaction tu, dia punya kaitan dia tu, bacaan kita tu ada connection dengan tu, mengelupur dia. Kita tengok video-video yang dekat Indon tu. Bila ustaz ni baca-baca yang mana yang ada saka kepada badan tu, semua melompat berguling habis. Tu. Itu sebabnya selain air liur dan darah kita ni, setiap benda cecair yang ada dalam diri kita ni, dia ada some reaction happening bila kita baca ayat-ayat suci tu. Tu. Jadi itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan, menganugerahkan kepada kita solat tu 5 waktu je. Jadi tanpa kita sedar ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita terpaksa membaca kalam Allah tu dalam solat itu. Maka bila mana kita baca, memanglah dulu lain lah. Dulu makan bacaan kita tu lain. Sekarang ni dengan berlagunya, dengan taranum, dengan bertajwidnya, apa semua tu, dia ada some reaction happening dalam badan kita ni. Dia akan menguatkan tubuh badan kita. Tu sebab Allah kata apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah aku cipta saja-saja tak? Semua yang Allah cipta tu dia ada hikmah di sebalik itu. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittakhau rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ard dhanna tabawwa'ul minal jannah haitsu nasya fa ni'man ajrul alamin. Dan artinya, dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke syurga berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka, kepada penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu dan berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat di dalam syurga di mana sahaja kami kehendaki. Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Golongan orang-orang yang beriman. Maka siapa yang nak masuk syurga, itu adalah prasyarat dia. Kan? Jadi orang pertamanya kena mati dulu. Kemudian orang Islam. Kemudiannya orang beriman. Kan? Kemudiannya orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada syarat-syarat tu. Kan? Kita sikit sebanyak memenuhi dah syarat tu. Kan? Cuma kita nak harap kasih dan sayang Allah tu. Itu sebab Nabi suruh kita minta. Kan? Nabi kata minta oleh syurga. Kalau nak minta yang paling tinggi sekali. Kan? Minta syurga yang nombor kelas A tu. Kan? Jangan minta yang nombor 7. Nombor 7 ni silap-silap ke bulan pergi mengelesek ke nombor 8. Nombor 8 sebelah sana lah. Yang pintu panas tu. Syurga pintu sejuk. Nabi dah pesan dah. Allah pun pesan kat kita dah. Maka kalau mana-mana manusia masuk neraka, itu adalah pilihan dia, bukan takdir. Kan? Memanglah takdir menentu segalanya, tapi takdir boleh diubah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ada satu hadis Nabi kata, contohnya mati. Mati ni tak boleh lah minta kata ya Allah tak mau mati ya. Tak boleh.
Kan? Tempat, detik, saat, di mana, macam mana kita nak mati tu, semua Allah dah rakam dah. Kan? Kalau Allah nak tunjuk dekat kita lah, ni macam ni cara mati, kita pun takut. Manalah kita nak beritahu. Contohlah di Lauh Mahfuz tu ada tak? Cara mana kita nak mati, umur kita berapa tahun, macam ni. Ada tak? Maka dia bisa berubah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalah di Lauh Mahfuz tu, tempat kita mati di Kok Diang, contoh Kok Diang lah. Kan? Kita boleh minta. Bila kita pun baca satu hadis Nabi kata apa? Kalau nak mati, wahai umat-umat aku sekalian, kalau nak mati, mintalah mati dalam salah satu daripada 3 masjid ni. Kan? Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, minta. Tapi yang lebih aula dan afdalnya Masjid Nabawi. Maka bolehlah kita minta. Kan? Jadi ambillah kesempatan untuk kita minta. Jangan kita rasa tak maulah nak Masjid Nabawi ni jauh sangat, sedara marah susah nak melawat. Kita pasti duk kira macam tu lah. Kita duk fikir, kalau aku mati lah Allah, nak beranak aku siapa lah, nak jaga. Yang kita hidup sampai sekarang ni, siapa jaga anda? Siapa jaga kita dulu? Kita jaga anak kita dulu ke anak kita jaga kita? Kita. Atau kita nak risau buat apa mati? Mati, semua orang mati. Semua orang ada dah dia punya bodyguard, semua ada dah. Allah dah tetap dah. Semua kita ni ada bodyguard. Dia akan jaga kita. Tak payahlah duduk kita, dia fikir, ni kalau aku tak ada. Sebab setengah orang dia fikir macam tu. Kalaulah aku tak ada lah nanti, kalau aku tak takbir negara ni, tak jadi apa dah. Boy. Macam dia pula Tuhan. Itu yang jadi tu. Tak teringat nak mati, Allahu Akbar. Contoh dia macam tu. Kita habis tempoh. Itu sebabnya tuan-tuan, Allah SWT cipta manusia ni. Kita daripada the first day kita hidup, kita keluar daripada perut ibu tu, kita dah menentukan kita hidup tu, kita menangis. Doktor pun kata okey, dia ni okey, boleh hidup tu. Sampailah kita nak meninggalkan alam ni, we have just to follow through lah apa yang Allah buat. Saat ni, setiap saat dan detik, ketika waktu tu, hari pertama sampai hari 10, hari 1, sampailah kita mati. Kalau kita panjang umur, sampailah kita ke golongan, jadi golongan orang warga emas. Kenapa jadi macam tu? Kan? Allah nak bagi kita kenangan, Allah nak bagi kita pengajaran. Kan? Allah nak habaq kat kita ni tak lama dah. Buatlah persediaan sikit. Allah habaq macam tu pun tuan-tuan. Ramai orang Allah tak teringat lagi tu. Menongkat hidup ni macam nak menongkat dunia, cari rezeki siang malam. Cukup-cukup lah tuan-tuan. Sampai satu ketika dulu kita mengeluarkan habis tenaga kita ni untuk kita nak survive. Dulu kita seorang, lepas tu kita berdua, lepas tu berentek lagi. Habis dah peringkat tu. Sampai ke satu peringkat, kita punya orang kata apa, kederat ni bagi pula kat orang. Buatlah amalan-amalan pula. Terutamanya kepada Allah SWT. Apa yang kita tinggal dulu, ingat balik, buat balik. Tu kaedah Allah. Buat jiwa kita ni. So dia akhirnya habis. Tu sebab di akhir-akhir hayat manusia ni jadi lemah. Nak genggam pun tak larat dah. Allah kata sudah lah genggam ni dah. Lepaslah dunia ni, pergi akhirat pula. Allah habaq kat kita lah. Cara lembut Allah habaq. Allah tak bagi kita sakit terus, sakit terus dah. Kan? Tu kaedah Allah SWT nak kafarahkan dosa kita ni. Tu dia bagi kita sakit. Tak, tiba-tiba kita tengok-tengok sihat tu, tahu-tahu bedridden dah. Terkejut sahabat-sahabat dengar, kau tak dengar kau? Bedridden dah. Bedridden pun Allah bagi. Sebelah boleh lagi duduk kira ni. Allah tu tuan-tuan adil lagi tu. Bagi lagi akal kita ni serviceable lagi. Boleh lagi fikir. Tu. Allah tak biar kita macam tu tuan. Allah ni tak zalim. Allah berfirman lagi, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, iaitu syurga Adnan yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Allah berfirman lagi, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum
fa ni'man uqbad dar. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaika bima sabartum. Kesejahteraan atas kamu sekalian disebabkan kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Sebab apa Allah kurniakan syurga? Sabar. Allahu Akbar. Kita duduk kat dunia ni tuan-tuan, macam-macam ujian, tribulasi, mehnah, semua ada. Sabar kita, redha dengan apa yang datang. Di atas sabarnya sedikit tu lah, ya Allah anugerahkan. Allah kata hang lebih kurang, Allah kata apa? Hang ni sabar sungguhlah. Patutlah aku bagi yang syurga pun. Kan? Yang bagi kita kuat sabar tu siapa? Allah Ta'ala. Kuat tu sebab apa? Rezeki. Dia bagi kita rezeki. Tu sebab rezeki ni tuan-tuan bukan kata duitnya. Kita boleh bersyukur tu rezeki. Kita boleh sabar tu. Dalam ramai-ramai orang tak boleh sabar, kita je boleh sabar. Kan? Orang lelaki tu utamanya sabarnya. Kadang-kadang Allah jodohkan isteri dia macam-macam kerana. Kan? Sabar je, telan apa ada. Kan? Bila dah sampai satu peringkat, kan? Allah pun ambillah suami dia. Barulah ketika itu dia akan merasa kehilangan. Sebab tak ada orang dah dia nak beletak. Kan? Dulu ada lah juga laki aku, kalau aku beletak dia tutup telinga tak apalah, jadi dia dengar enggak. Kan? Dulu ada juga kalau aku tidur pun ada juga benda-benda golek boleh pegang. Lah tak ada. Menyesal. Oh tu. Kan? Jadi ambillah segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tu. Make use of that. Kan? Tu. Jangan kita sombong sangat. Seperti telah diterangkan pada hadis-hadis tersebut dahulu, bahawa apabila orang-orang mukmin telah sampai di pintu syurga, mereka dapati pintu itu masih berkunci. Mereka minta syafaat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Nabi agar pintu itu dibuka untuk mereka. Dalam hadis sangkakala diceritakan bahawa mereka pertama sekali datang kepada Adam, lalu kepada Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Isa alaihissalam. Setiap daripada mereka mengelak sebagaimana diterangkan dalam hadis dahulu, dan akhirnya mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun berangkatlah lalu mengetuk gelang-gelang pintu syurga. Maka bertanyalah penjaga pintu tu, siapa? Beliau menjawab, ni benda yang akan berlaku. Nabi cerita. Kan? Melalui apa? Perkabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penjaga pintu itu pun berkata, demi engkau lah, maka aku diperintah untuk tidak membuka pintu ini untuk siapa pun sebelum engkau. Yang menjaga pintu syurga itu pun, bila yang mengetuk ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun telah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Jangan siapa di antara kalian membuka pintu tu unless or otherwise, yang ketuk pintu tu ni, yang kekasih aku yang nama Muhammad. Other than that, no. Tu punyalah hebatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baginda pun masuk lalu menyampaikan syafaatnya ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang mukmin dibenarkan masuk ke dalam syurga, negeri kemuliaan itu. Syafaat baginda diterima. Dengan demikian beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali masuk syurga, dan umatnya adalah umat yang pertama sekali masuk syurga. Tu. Bukan Nabi saja masuk. Nabi ajak kita sekali tu. Sebab apa? Kita umat dia. Allahu Akbar. Dahlah kita ni Allah cipta kita bangkit jadi manusia. Kemudian Allah bagi Islam. Dalam Islam tu pula Allah bagi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak pernah minta Kita pun tak tahu, kita pun tak terkawan kalu lagi. Nak jadi apa kita ni? Kita pun tak tahu nak jadi apa. Tiba-tiba di atas kasih dan sayang Allah, Allah pilih kita menjadi manusia dan umat Nabi Muhammad SAW, yang walaupun hidupnya di akhir zaman, di akhirnya, tapi bila dapat kemuliaan yang terdahulu daripada umat-umat sebelum. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, anna awwalu syafi'in fil jannah wa awwalu man yaqaq. Aku adalah pemberi syafaat pertama untuk masuk syurga, dan orang yang pertama sekali mengetuknya. Tu Nabi saja boleh mengetuk.
Akan kita terangkan lebih lanjut nanti dalam sebuah hadis yang akan datang bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga adalah la ilaha illallah. Ada hadis Nabi kata apa? Man qala ilaha illallah laqala jannah. Siapa yang mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Itu yang Nabi kata berjaya melafazkan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana pula orang yang tak lafaz, masuk syurga tak? Kan? Kau umat Nabi Muhammad SAW ni ramai. Ada yang boleh sebut, ada yang direzekikan boleh sebut, ada yang tak boleh. Masuk syurga juga ada. Masuk. As long as Nabi kata you are my umat, masuk. As long as you umat Nabi Muhammad SAW, hang matilah. Mati hang masuk dalam neraka. Last kali aku bagi syafaat masuk syurga. Tu istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Kita. Allahu akbar, kan? Jadi itu sebabnya tuan-tuan, hari ni hari Jumaat dah lepas. Mungkin Jumaat minggu depan. Itu sebab kalau boleh hari Jumaat ni kita selawat paling banyak sekali selawat. Hari Jumaat ni selawat kerja. Tuan-tuan ada amalan apa pun yang tuan-tuan duk amal, selawat tu lebih afdal. Celek-celek mata di waktu maghrib petang Jumaat tu, start selawat tu. Selawat baca surah Al-Kahfi, selawat baca surah Al-Kahfi. Tengok kita mesti dia lebih, kita punya lebih bilangan selawat tu daripada hari-hari lain. Macam tuan-tuan duk buat hari-hari biasa ni 1000, maka hari Jumaat naik sampai 5000, 7000. Tu mana ada peningkatan. Itu cara ndak sungguh-sungguh tu. Syafaat Nabi tu. Kan? Sebab apa setiap kali kita melafazkan selawat tu 7000 kali. Malaikat duk bawa tu benda tu. Allahu akbar. Kan? Logik akalnya takkan Nabi tak kenal kot. Contoh dia macam tu. Kan? Habis. Menurut riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Muslim dan para penyusun kitab-kitab sunan meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa beruduk dengan uduk yang sebaik-baiknya, kemudian mendongak ke langit seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Maka dibukanya pintu syurga. Dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Tu doa selepas kita wuduk. Tu. Ni bila dia dengar hadis ni tuan, jangan buang masa lagi, wuduk aja. Lepas wuduk, lepas wuduk. Tu sebab Bilal Ibn Rabah belum lagi meninggal ataupun wafat. Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi tanya, wahai Bilal, hang cerita kat aku sikit ni, apa yang membuatkan hang ni lebih sangat ni? Masa aku duduk dalam syurga tu, dibawa ziarah syurga, belakang aku tu ada dengar tapak kaki kanan hang. Tu tuan, kalau orang beritahu kita macam tu, macam mana perasaan kita kan? Tu sebabnya bezanya sahabat tu. Dia tak ada lah lepas tu pergi cerita ke orang, kata tak Nabi Muhammad dia pergi syurga. Kata dia bercerita apa? Tapak kaki aku ada bro. Apa nak kata lagi? Tu kita. Tapi sahabat-sahabat ni makin tawaduk dia, makin tunduk, makin takut dia. Macam kita lah tu kat dunia ni. Lawan-lawan jadi johan. Kan? Jadi johan tu dah lah susah. Nak mempertahankan johan tu lagi susah. Sebab musuh kita ramai. Kan? Masing-masing nak jadi johan. Kecuali lah nama kita tu Johan. Kan? Kita kalah pun orang kata Johan lagi. Kecuali lah kita namanya bujang, kahwin pilah 3-4 kali pun orang kata bujang situ lah. Entah dia. Kan? Jadi nak mempertahankan kejohanan, johan susah. Jadi macam sahabat lah. Jadi apa kata Bilal, ya Rasulullah, sebenarnya tak ada apalah. Aku ni kata Bilal, aku maintain, mempertahankan wuduk aku tu. Selagi mana aku ni masih lagi dalam berwuduk, aku akan gunakan kesempatan tu solat macam-macam. Tu kan.
Jadi kita pun bolehlah mengamalkan tu. Kan? Tapi doa ni jangan tinggal. At-Tabrani meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fil jannah samaniyatun abwabin fiha babun yusamma ar-rayya la yadkhuluhu illa as-saimun. Di syurga ada 8 pintu, antara lain pintu Rayyan. Tidak ada yang memasukinya selain orang-orang yang gemar berpuasa. Tu amalan-amalan sampingan tu lah. Puasa-puasa sunat ni. Yang puasa fardu tu lain. Itu semua yang kena puasa, wajib puasa. Ni yang puasa-puasa sampingan ni. Kan? Puasa Isnin Khamis, puasa Yaumul Bid. Maka tidak ada yang masukinya selain orang-orang yang gemar berpuasa. Allah bayar, tuan-tuan. Allah reward. Apa juga kebaikan yang kita buat, yang kita baca kitab, dalam kitab tu cerita macam ni kita buat, kita ikut semua yang bagus-bagus, semua ikut, maka tak rugi, tuan. Allah akan bagi balik kepada kita. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya, barang siapa membiayai sepasang suami isteri dari hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Sedang syurga itu mempunyai 8 pintu. Tu membiayai. Kita tengok ada orang, ada keluarga yang susah, kita pergi tolong. Kan? Terutamanya ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Nabi selalu menyantuni mereka, maka kita pun ikut. Sebab apa? Sebab Nabi pun buat benda tu. Kan? Sedang syurga itu mempunyai 8 pintu. Barang siapa termasuk orang yang gemar melakukan solat, dia akan panggil dari pintu solat. Barang siapa termasuk orang yang gemar berjihad, dia akan panggil dari pintu jihad. Barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, dia akan panggil dari pintu sedekah. Barang siapa termasuk orang yang gemar berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, demi Allah ya Rasulullah, bagaimanapun seorang mesti dipanggil dari salah satu pintu. Apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu ya Rasulullah? Ya, jawab Rasulullah. Dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Ada 8 pintu. Ada yang masuk, setiap pintu tu masuk. Pintu ni dia masuk. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah orang semua pintu panggil dia masuk? Tu. Jangan tuan-tuan lah kalau yang ikut buat amalan-amalan sampingan apa semua tu lagi, maka semua pintu panggil. Kita pun tak tahu nak pilih, kan jadi gabra banyak. Kan? Akan jadi macam tu. Maka kata Nabi, ya, siapa dia tu? Engkau lah. Ya Allah, tuan-tuan. Nabi bagi on the spot tu. Siapa lagi Nabi kata? Allahu Akbar tu. Sayyidina Abu Bakar. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, di sisi Nabi Muhammad SAW memang special. Nabi memang angkat dia. Satu-satunya manusia yang mengaku, yang percaya bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tu manusia yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Dia menyatakan kesetiaan, percaya apa yang dicerita oleh Nabi tu. Maka Allah angkat Sayyidina Abu Bakar begitu tinggi di sisi Rasulullah SAW. Itu sebab ketika mana nak masuk dalam syurga tu, kiri kanan ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, belakang ni Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu diikuti oleh sahabat-sahabat lain. Kita agak-agak kat mana? Kita kalau boleh berdiri kat jeram tu pun kira okey lah. Jeram tu dah bau kuat dah syurga. 500 tahun perjalanan, bau dah syurga tu. Jeram tu. Bukan jauh pun jeram pun. Kan? Kalau kat Pantai Remis sini pun lagi lah bagus. Kalau dekat kapal kat lagi bagus. Tu. Allahu Akbar. Boleh ke? Pasal apa tak boleh, tuan-tuan? Kalau kita rajin nak minta kepada Allah SWT, nak masuk terus syurga boleh. Kan? Yang tak bolehnya apa? Tak minta apa pun. Aku ni besok harap kasih sayang Allah lah. Tuan, Allah memanglah suruh berharap. Tapi kena berusaha lah. Kena minta selalu lah. Nak apa pun kita kena minta lah. Walaupun kita, Allah, tuan, Allah tahu dah kita ni nak apa. Semua manusia ni, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, kita ni yang 2 bilion tu, Wa'imah yang 2 bilion tu, ada yang tak semayang pun ada. Kalau tanya dia, nak masuk syurga ke? Mestilah bro. Tu. Kalau ikut-ikut, kita boleh katakan, weh, hang tak malu ke? Boleh juga.
Tapi kita jangan kata macam tu. Kan? Tu. Semuanya. Tapi Allah ni suka kita, dia dengar suara kita. Itu sebab kenapa kita kena baca Quran. Sekurang-kurangnya kita dengar, telinga kita ni dengar. Ayat-ayat suci yang lantunan ayat-ayat tu barulah dia energize. Boleh energize kita punya sel dalam badan ni. Tu dia punya connection tu. Allahu Akbar. Kan? Tu tak boleh dia ada mazhab syuih. Mazhab syuih ni apa? Baca pun tu mazhab syuih. Tak sah sembahyang dah. Kan? Tu. Kita baca Al-Fatihah tu kita kena ingat tu macam kita boleh sebut setiap kalimah, setiap huruf tu. Kan? Macam bismillah tu ada 19 tu kita kena ingat. Barulah nama cinta, nama faham. Ni baca lagu tu tak boleh sama dengan budak pasti ya. Habis. Di atas telah kita kemukakan sebuah hadis muttafaqun alaih dari Abu Zarah, dari Abu Hurairah pada bab syafaat, bahawa Rasulullah SAW bercerita, Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak dihisap dari pintu Aiman, yang pintu sebelah kanan. Mereka juga bersekutu dengan orang-orang lain untuk memasuki pintu-pintu yang lain. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya antara dua daun pintu jauhnya jarak di antara Mekah dan Hajar, ataupun seperti jarak Mekah dan Busra, ataupun setengah kata apa, di antara jarak Madinah dan Mekah. Pintu syurga tu luas. Pintu syurga ni dia bukan sekeping lah. Dia dua keping. Macam pintu koboi tu, yang perap-perap tu, dua bilah tu. Satu bilah dia besar dia, lebar dia Mekah Madinah. Ada dua tu campur. Mekah Madinah, Mekah Madinah. Punya besarnya pintu syurga tu. Sebab apa? Sebab kita yang nak masuk syurga ni bukan badan besar-besar ni dah. Badan besar ni okey ha. Kan? Badan sebesar 60 hasta, sebesar Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi tu. Walaupun pintu tu dah besar, kata Nabi, ni yang nak masuk syurga ni berebut tu, berebut. Tu. Macam kita nak masuk dalam muncung botol tu. Bila terlepas ke dalam syurga, dia jadi macam Venturi effect tu. Tu punya Allahu Akbar. Bukan, kalau istilah orang kampung pasar ni kata kemaruk nak masuk. Oh, tak usah cerita macam tu tuan. Semua nak masuk. Kira terlepas dah semua. Itu last kali terlepas mana apa, lepas tu tak ada dah. Kukut nak rasa sakit pun tak ada dah. Kan? Itu sebabnya kenapa Allah dan Nabi Muhammad SAW suruh kita minta masuk syurga tanpa hisab. Minta. Kan? Ada juga di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka dulu, kemudian baru masuk syurga. Kan? Tetapi bila mana mereka ahli-ahli neraka ni masuk dalam syurga, mereka ada cop di sini. Kata mereka ni X apa? X pintu sebelah sana lah. Kan? Jadi kita tak mau tu. Walaupun dalam syurga ni tak ada lah diskriminasi, kata nak boykot, jangan masuk grup sana. Nak dah. Syurga tak jadi macam tu. Maka kita berhenti sebentar, bagi laluan kepada azan, dan kita akan sambung semula. Lepas ni tuan-tuan jangan ke mana-mana. Nanti makan semua tak habis. Nak makan bagi habis, insya-Allah.
Okey, kita akan sikit. Kunci syurga dan geriginya. Tu. Kunci ni kalau kita sebut kunci ni, dia bukan saja yang tiang tu, dia ada gigi dia. Barulah kita boleh pulas dia. Kalau cucuk main tu tak boleh. Di gigi tu. Kan? Yang kata kunci syurga. La ilaha illallah tu yang sebatang tu. Maka disuli dengan segala amalan-amalan yang tertentu, maka dia jadi gigi tu. Simbolik dia macam tu lah. Kunci syurga adalah kalimah syahadah dan geriginya ialah amal-amal
amal-amal soleh. Itu amalan sampingan yang kita duk buat tu lah kan? Dengan amalan-amalan sunat ni. Itu pentingnya amalan-amalan sunat ni, dia akan cover amalan-amalan yang fardu ni. Bukan saja-saja, bukan Allah buat dengan saja-saja. Al-Hasan bin Arafah meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Miftahul jannah syahadatun an la ilaha illallah. Kunci syurga adalah bersyahadah bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kan? Dalam Sahih Al-Bukhari dinyatakan pernah ditanya kepada Wahab bin Munabih, bukankah la ilaha illallah itu kunci syurga? Benar jawabnya, tetapi kalau yang kamu bawa itu kunci yang bergigi, barulah pintu terbuka untukmu. Kalau tidak, maka pintu tidak akan berbuka. Kan? Kitab salah gigi kunci pun tak masuk dah. Nak pusing pun tak boleh lah. Tu ibarat dia. Kan? Allah bagi seumpamanya macam tu lah. Kan? La ilaha illallah. Tu sebab yang nak boleh melafazkan kalimah la ilaha illallah pun orang yang ada ibadat-ibadat yang lain lah. Kan? Itu sebabnya untuk melayakkan diri, atau untuk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak lafazkan kalimah la ilaha illallah. Macam kita nak hafal Quran tu, Allah lah yang bagi. Kan? Bagi kita bersih hati pun kita baca. Kan? Yang boleh kita semayang tu Allah Taala. Yang kita boleh nak angkat Allahu Akbar tu pun. Itu sebab apa perbuatan kita menjuruslah kita kepada Allah. Ya Allah, syukurlah engkau bagi aku kederat nak angkat ni, tidak tak angkat dah. Tu yang kata tajuk khutbah siang tadi tu, syukur. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni, nikmat yang Allah bagi kat kita ni, syukur. Mata yang kita duk ada ni, pandang. Orang yang bersyukur, dia tidak akan pandang benda-benda yang tak boleh pandang, yang akan mendatangkan dosa, tak pandang lah. Itu tanda disyukur tu. Kalau tidak, dia mata-mata tu dipanggil mata jelangak. Tengok, semua tengok. Dulu lah. Saya cukup yakin lah tuan-tuan takkan tengok ya. Kali cepat. Maklum saja Allah tuan-tuan ni. Ni setan duk ada ni. Kan? Dia jadi tah macam mana nak tidur pun menghadap dia. Duk petik dia. Mangkit pun petik dia juga. Kan? Tu. Nak kata macam mana? Dulu masa kita kecil tak fikir benda ni. Tengok Allah buat keadaan manusia ni macam mana tak? Disibukkan dengan suasana tu. Dulu kita pagi-pagi kira nak main kan? Tak main ni, tak jumpa ni lah. Lah budak-budak sekarang cucu kita, Allah, dia main depan tok dia. Ingat tok dia nak marah. Tok sayang suju lah. Allahu Akbar. Tu kan? Mak dia marah tu. Hampa dia marah buat apa? Bagi dia main biar-biar lah. Tu tok punya cover. Tok tukang cover line. Tu. Dan siapa tak jadi tok ke dia tak tahulah. Siapa jadi tok dia tahu lah. Tok silap kena ketuk je. Yang isteri kita pun nak panggil bang. Duk bang je. Kamat tak lagi. Bang ni, bang tu. Kita pun nak lemah. Kan? Jadi nak masuk syurga, kunci yang bergigi. Tu mana kata la ilaha illallah. Nak boleh kita lepas la ilaha illallah tu, tengok amalan yang kita dah buat tu, cara kehidupan kita macam mana. Kalau duk Allahu Akbar tu tak tawan kalu, maghrib tak ke mana, isya tak ke mana, zuhur tak usah cerita lah, subuh malam terus. Tapi kalau tanya, mestilah nak masuk syurga. Tu pun doa sekali-sekali tu, seminggu sekali aja doa. Ya Allah, bagilah aku masuk syurga tanpa hisap. Tu yang seminggu sekali sembahyang Jumaat. Yang jumpa hari raya pun sembahyang pun ada juga. Itu yang sekali-sekali mai tu, mai surau mai masjid hari raya, dia punya pakai ya Allah. Kan? Ingat dia ke imam, tengok bukan. Tu punya gaya tu. Kecenderungan untuk apa? Nak masuk syurga tu. Jadi tak apalah. Kita harap-harap muka Allah bagi hidayah kat dia lah. Kan? Habis sikit lagi. Tempat-tempat dalam syurga dan luasnya. Yang tu kita KIV lah. Bila kita akan sambung bulan hadapan. Sambung malam ni pukul 11 lah baru habis insya-Allah. Wallahu a'lam.
Ampunlah maaf saya pindah sekiranya ada terkasar bahasa. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita bertemu sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wa'ala subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhibatu lil muttaqin wal udwana ila 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.